Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Pada hari ini adalah pendidikan jasmani tingkatan 5. Tajuknya dalam unit 2, penyalahgunaan bahan penagihan berulang. Okey, penagihan. Okey, so kita akan tengok standard pembelajarannya terlebih dahulu. Okay, standard pembelajaran menjelaskan punca penagihan berulang. Jadi penagihan berulang ya. Membincangkan implikasi penagihan berulang. Okay. Membincangkan cara menangani penagihan berulang. Menjana idea bagaimana rakan, keluarga dan masyarakat membantu golongan yang mengalami penagihan berulang berasimilasi dalam komuniti. Okey, itu yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, so kita tengok. Okey, penagihan berulang ialah seorang penagih yang telah dipulihkan tetapi kembali menagih. Okey. Dia dah dipulihkan tapi kembali menagih balik. Okey. Antara contoh penagihan berulang ialah kembali menagih dadah, merokok dan ketagihan alkohol. Ada dadah, ada rokok, ada alkohol. Di Malaysia, masalah penagihan berulang merupakan suatu cabaran besar kepada negara. Apakah faktor utama yang menyumbang kepada kecenderungan penagihan berulang dalam kalangan penagih dadah, perokok dan peminum alkohol? Secara teorinya, apabila lebih ramai penagihan berulang diberikan khidmat rawatan dan pemulihan, seharusnya bilangan yang kembali menagih semakin berkurang. Patutnya kita dah bagi dia nasihat, dah bagi dah dia punya rawatan tu, patutnya dah kurang lah. Tapi penagihan dan ketagih ni barang sedap dia tertagih lah. Antara sebabnya ialah kurang keyakinan diri dan mudah terpengaruh dengan rakan dan kurang sokongan keluarga. Keluarga bukan sekadar pendorong, malah menjadi penguat semangat dan memastikan kejayaan penagihan menjalani kehidupan yang positif. Justru sokongan keluarga dianggap penting dalam memastikan golongan penagih ini mampu melakukan perubahan dalam hidup mereka. Klasifikasi penyakit antarabangsa WHO 1994 menyebutkan ketagihan terhadap sesuatu bahan termasuk alkohol dan dadah sebagai gangguan mental. Sebagai gangguan mental ni bahaya, gangguan mental. Okey, so apa yang boleh menyebabkan kesan kepada penagihannya? Kerosakan paru-paru atau kegagalan fungsi jantung. Okey. Punca penagihan berulang. Kenapa ya? Okey, tengok pengaruh rakan. Bekas penagih kembali kepada tarian lama kerana rakan yang masih menagih. Dia pulih, kawan tak boleh lagi. Okey. Sudahnya kawan dia menjadi pengaruh dia. Patut dia pengaruh kawan kan. Mereka tidak dapat menolak ajakan untuk kembali lagi. Tak dapat tolak ajakan sebab selalu menghabiskan masa bersama. Sebab dia kawan-kawan lah sama-sama kan. Seponok sama sembang apa semua. Dia baginya balik dadah ke rokok ke alkohol ke. Sudah isap balik. Ada. Keadaan bekas penagih, tekanan emosi yang berdua. Keadaan bekas penagih yang berasa rendah diri dan dipandang serong jadikan emosi mereka tertekan dan tidak stabil. Keadaan emosi orang pandang serong kan. Bekas penagih mengambil bahan terlarang untuk melupakan tekanan emosi yang dialaminya. Okey, disebabnya dan konon-kononnya bahan ni boleh apa orang kata bahan ni boleh melupakan dia punya tekanan agaknya, release tension stigma masyarakat masyarakat suka pandang negatif. Okay, sepatutnya beri peluang kepada penagihannya ni, beri peluang kepada bekas penagih ni untuk membuktikan dia dah insaf lah patutnya, tapi kita pandang lama nasihat kan. Keadaan bekas penagih yang tidak diterima oleh masyarakat membuatkan mereka tertekan dan bergaul semula pada rakan penagih yang menerima mereka. Itulah masyarakat tak nak terima. Sudahnya dia kawan balik dengan bekas-bekas penagih itulah. Jadi bila dah kawan balik dengan bekas penagih, jadilah penagih pada boleh kan. Lagi dadah kat rokok apa kan, alkohol Dapat segelintir bekas penagih yang tidak diterima dan disisihkan oleh keluarga
walaupun dah insaf, keluarga pula buang, sikap tak ambil peduli keluarga menyebabkan bekas penagih kesunyian dan mendorong ke arah penagihan semula. Tak ada ni, patut kena sembang-sembang, buat aktiviti bersama-sama. Sudahnya mereka terbiar, baik menagih balik. Ada kawan-kawan. Masalah kewangan. Okay. Bagi penagih yang telah sembuh, dia pun tak dapat kerja, jadi tadi dah tak ada masalah kewangan. Jadi tertekan kesulitan hidup, menagih dabah untuk melupakan masalah, menagih supaya untuk melupakan masalah. Implikasi penagihan berulang. Okay. Tengok, dia punya ni memang mendatangkan keburukan bagi diri, keluarga dan masyarakat dah tentulah. Okey, namun individu yang penagih ni boleh dipulihkan dan berhenti sepenuhnya sekiranya mendapat sumbangan pelbagai pihak. Okey. Kesan daripada ketagihan dadah, rokok dan alkohol boleh mendatangkan keburukan kepada kesihatan diri, keluarga dan masyarakat. Yalah. Okey, sebagai contoh, sistem saraf pusat, otak, saraf tunjang boleh mengalami kerosakan. Okey. Kita tu. Okey, berikut merupakan kesan penagihan berulang perokok, penagih dadah dan juga alkohol. Kita tengok apa kesannya. Yang pertama, seseorang akan hilang koordinasi gerak tubuh. Lain fikir, lain buat. Lain pemikiran, lain yang buatlah. Itu dah hilang kawalan diri lah. Tak mana-mana pula ni. Pemandu mabuk boleh menyebabkan kematian. Kalau memandu dalam keadaan mabuk ni kita tak sedar, lalunya kita, kalau kemalangan boleh menyebabkan kematian, jadi kita tak sedar kita jalan. Itu bahaya tu. Kajian saintifik menunjukkan perkaitan antara minuman alkohol dan dalam kalangan wanita yang mengandung dengan kecacatan dan abnormal janin. Kalau mengandung, jangan minum alkohol lah, ataupun penagihan dan lain lah. Sebabnya boleh menyebabkan kecacatan kepada bayi. Kesan ketagihan rokok. Ini rokok. Okey, rokok menyebabkan penyakit bronkitis kronik, emfisema dengan kanser paru-paru. Okey, itu. Okey, asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok aktif boleh mengakibatkan individu yang terdedah kepada asap rokok tersebut dan secara langsung menjadikan perokok pasif berisiko. Dia asap rokok ni, kalau orang lain yang hidu, dia lagi teruk. Lidahnya, orang yang tak merokok tu yang jadi berisiko. Kalau wanita mengandung pula, dia ada kurang oksigen dalam hemoglobin. Jadi ada banyak gabungan monoksida menyebabkan janin dalam kandungan tidak membesar dan normal. Itu bahaya. Tak boleh jadi normal pula. Okey, so ketagihan dadah. Dadah lagi bahaya. Dadah ni boleh menyebabkan kerosakan kekal sistem saraf pusat tubuh, diambil dalam jangka masa panjang. Ketagihan dadah akan meningkatkan denyutan jantung dan tekanan darah. Keadaan ini jika tidak rawat boleh menyebabkan pendarahan dalam otak, kerosakan otak dan kematian. Okey. Disebabkan penagih hilang pertimbangan diri, mereka sering bertengkar. Dia tak sedar sebenarnya tengkar sampai dengan rakan sekeliling, sama ada di sekolah, di tempat kerja atau di rumah. Itu paling takut sekali. Bunuh-bunuh pula tak dapat barang. Pasangan hidup penagih berisiko mendapat penyakit kelamin, HIV, hepatitis B ataupun hepatitis C. Fetal alcohol syndrome ni yang tadi yang minum alkohol tu tadi, kalau dapat fetal alcohol syndrome, kesan pembesaran dan kecacatan bayi akibat daripada pendedahan kepada alkohol semasa mengandung. Tak boleh. Sebabnya masa mengandung ni, kalau minum alkohol banyak kesan-kesan buruknya. Okey, cara menangani penagihan berulang. Okey. Kita tengok apa yang boleh buat. Aktiviti sosial. Memberi peluang kepada individu tersebut melibatkan dalam aktiviti sosial. Sama-sama lah kita buat kerja, kita membagilah sokongan kepada penagih dadah ni. Kalau yang dah insaf tu, kalau yang tak mau insaf tu, tak boleh. Takut kita. Berangkat aktiviti sosial yang bermanfaat untuk golongan remaja. Okay. Join lah mana-mana kelab ke, aktiviti belia ke kan. Aktiviti bersukan. Okay. Ni nak lupa kan, atau kita kurangkan ketagihan tu dengan bersukan. Sukan ni menjamin kecergasan diri, kecerdasan minda dan kesihatan. Okay.
aktiviti keagamaan, pergilah masjid, baca-baca Quran, ngaji, apa-apalah. Lepas kita pun daripada segi kemasyarakatan ni, bantulah mereka. Aktiviti-aktiviti ni, dengan ceramah ke, kem solat, nampak. Cara membantu mengatasi masalah penagihan berulang keluarga. Keluarga kena kuat, keluarga adalah yang paling utama sekali. Mereka memerlukan bantuan keluarga untuk sisi pemulihan ni. Lepas tu kita bagi nasihat lah, beri nasihat supaya kawal diri daripada merokok ke, minum alkohol ke, minum dadah ke, keluarga lah, oleh masyarakat. Kalau masyarakat bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk mentera masalah penyalahgunaan bahan ni, maksudnya kita kalau ada nampak yang pelik-pelik ke kan, ada tokan-tokan dadah ke masuk ke kampung-kampung ke tempat kita tu, kita report lah polis. Masyarakat perlu wujudkan aktiviti seperti gotong royong, kem dan sebagainya untuk memberi perserikaran yang selamat dan membantu bekas penagih melupakan ketagihan mereka. Maksudnya dalam komuniti tu kita rancang ada aktiviti-aktiviti yang boleh semua orang join. Rakan. Sebagai rakan, mainkanlah peranan dengan menerima diri bekas penagih yang berusaha untuk pulih dengan memberi mereka peluang dan bantuan. Memang mereka perlukan bantuan kita sekarang ni. Tunjukkanlah mereka kasih sayang dan bersama-sama dengan mereka melakukan aktiviti yang sihat. Sama-sama lah kita rakan, janganlah nasihat jadi keteruk pula kan. Okey, itu saja untuk pendidikan jasmani tingkatan 5 pada hari ini lah. Jadi kita akan jumpa lagi pada kelas-kelas kita yang akan datang. Okey, itu sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.